Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okey, tuan-tuan dan puan, anda bersama saya dalam program Influencer at Japan edisi Perak bagi siri ke-7 tahun 2023. Menariknya kali ini, orang yang kami bawa dalam episod istimewa orang cakap dalam bulan kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023. Okey, nak tahu siapa tetamu khas yang akan bersama membincangkan topik istimewa pada hari ini. Sebelum itu, saya mohon kepada rakan-rakan di media sosial yang sedang mengikuti kami secara langsung di laman Facebook Penerangan Perak Page, jangan lupa like, share dan komen di ruang yang disediakan. Kalau boleh sebar-sebar dekat rakan-rakan lain. Mungkin ada rakan-rakan yang tak tahu dia punya link. So kalau boleh sebarkan biar semua orang tengok kita punya live hari ini. So biasalah kan, bulan kemerdekaan ni. So kita akan kongsi sama-sama program-program yang akan berlangsung pada bulan kebangsaan ini. Okey tuan-tuan dan puan, topik yang akan kami kongsikan hari ini iaitu Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat Negeri Perak bagi tahun 2023. Oleh itu saya alu-alukan kehadiran tetamu khas kita pada hari ini iaitu Encik Hassan Azhari bin Abu Bakar, Penolong Pengarah Cawangan Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Negeri Perak. Apa khabar Encik Hassan? Okey, alhamdulillah. Jadi hari ini saya rasa kita dapat berkongsilah dalam satu topik yang menariklah hari ini. Sebab selama ni pun bila setiap kali bulan kebangsaan ni kita adakan berbagai-bagai acara yang begitu menarik yang didekati oleh rakyat, masyarakat dan juga pelibatan masyarakat dengan kita sekali. Jadi kali ini topik yang kita nak bawa kali ini adalah berkenaan dengan inilah Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Ya. So kalau lihat Cik Hassan saya rasa konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang ni antara salah satu program yang dilaksanakan pada bulan kebangsaan. Memang saya rasa memang best. Sebab sebelum ni pun saya memang secara langsung terlibat di peringkat kebangsaan Jabatan Penerangan Malaysia memang dilaksanakan konvoi Kembara Merdeka ni. Dan hari ini saya cukup bertuah. Saya bersama dengan Cik Hassan. Orang cakap orang kuat dalam konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat Negeri Perak. Okey Cik Hassan. Kalau kita lihat saban tahun Jabatan Penerangan Malaysia akan mengadakan siri jelajah konvoi sempena Hari Kebangsaan di seluruh negara termasuk di Sabah dan juga Sarawak. So di Negeri Perak ni sendiri tidak pernah ketinggalan untuk turut serta menyertai konvoi ni. So untuk yang masih sama-sama dan pertama kali mendengar, apakah sebenarnya konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan apakah objektif yang diadakan? Boleh Encik Hassan kongsikan? Okey, terima kasih saudara Jerry Untuk Kembara Merdeka Jalur Gemilang yang saban tahun kita laksanakan, kalau saya ingat saya daripada perkhidmatan ni bermula pada tahun 2007 lah. Ketika tu kita pertama kali kita mengumpul kenderaan-kenderaan dan juga agensi-agensi bagaimana kita kaedah untuk mengimaratkan bulan kebangsaan ni. Jadi selama ni kita dibuat secara orang kata setempat. Kali ni kita nak buat secara mobile bergerak. Jadi inilah antara peranan Jabatan Penerangan sebagai agensi dia bertanggungjawab sepanjang bulan kebangsaan ini. Kita mengadakan satu iaitu konvoi Merdeka Jalur Gemilang. Okey, kali ikut konvoi ni saudara Jerry konvoi ni memang kita akan buat saban tahun. Apabila masuk saja bulan Julai, Ogos dan September ni, konvoi ni akan bergerak. Dan dia tak melibatkan Jabatan Penerangan saja. Sekarang jadi ikutan daripada agensi dan juga pihak swasta dan juga orang persorangan ataupun badan-badan yang kata terlibat NGO lah, terlibat bersama dalam konvoi ini. Jadi untuk objektif ini adalah simbolik bagi pelancaran bulan kebangsaan yang mana kenderaan terlibat dalam konvoi ini dihias dengan jalur gemilang. Jadi setiap kenderaan ni sudah jadi memang kita hias mengikut spek. Ya, kita tak mengikut orang kata kesukaan ataupun cara kita membuat plakat untuk jalur gemilang ni, tapi kita orang kata memberi satu amanat ataupun satu orang kata pendekatan di mana kita nak kibarkan jalur gemilang. Jadi dengan adanya kita letak di kenderaan-kenderaan ni, kita nampak kibar jalur gemilang tu. Yang kedua pula, konvoi ni akan bergerak di seluruh pelosok. Tak kiralah di kampung ke, tanah rancangan ke, feda ke, estate, luar bandar, pinggir bandar, daerah bandar, ataupun yang bagi tujuanlah untuk mengimaratkan sambutan bulan kebangsaan tahun ni. Sebab dengan adanya konvoi ni,
masyarakat akan alert ataupun akan mengetahui, oh sebenarnya kita dah menyambut bulan kebangsaan. Bukan kita nak buat setiap bulan selama 12 kali setahun. Tidak, kita hanya menunggu pada bulan Ogos. Inilah yang ditunggu-tunggukan oleh semua individu ataupun masyarakat negeri Perak amnya. Dan juga ini program ini disesuaikan dengan sambutan bulan kebangsaan yang mana konvoi ini akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Di mana kita akan membuat orang kata acaranya seperti pengedaran jalur gemilang kepada masyarakat, kita menggantikan bendera-bendera yang lusuh di jalan dan sebagainya, dan juga kedai permisi perniagaan untuk kita menggalakkan mereka memasang jalur gemilang. Dan ini bukan satu pembalasan tapi melibatkan semua masyarakat di seluruh negeri Perak untuk menyebarkan jalur gemilang. Wujudnya konvoi ini adalah kerana mahu memberitahu rakyat bahawa negara kita ini akan menyambut. Contohnya lah, kalau kita seorang yang Muslim ni, bulan Ramadan ni kita berpuasa. Kita berpuasa, kita akan menyambut Hari Raya. Okay. So ini juga Merdeka pun sama juga kan sambutan bulan kebangsaan. Jadi tak apa salahnya kalau kita kibar jalur gemilang. Kalau kita tak kibar jalur gemilang, orang kata siapa nak kibarkan? Siapa lagi kalau bukan kita sebagai rakyat Malaysia. Okey. Jadi sambil itu juga saudara jadi konvoi ni dihias jalur gemilang menjadi simbolik penyampaian maklumat. Kita ada ibah unit bergerak. Kita akan menyampaikan maklumat terkini tentang kenegaraan, tentang patriotisme, jati diri dan sebagainya, serta mengimaratkan bulan kebangsaan ini, menaikkan semangat masyarakat untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan pada tahun ini. Jadi inilah rutin setiap tahun Jabatan Perangan tidak meninggalkan konvoi Merdeka Jalur Gemilang. Kadang-kadang sinonim kerana adanya ni orang kata daripada kecil kan, kalau orang dah tengok konvoi ni, saya rasa tahun 2007 ni kali-tiga ni dah berapa dah. Rasa kadang sekarang dah dewasa dah. Jadi dia terlibat saya. Saudara Jerry masa 2007 ni masih sekolah lagi. Betul. Dia last 2007, lepas tu dia stop sekejap, 2017 dia start balik untuk satu Malaysia. Sampai 2019, lepas tu baru dia stop sebab pandemik. So kali ni memang cukup bertuah lah Perak. Antara negeri yang melaksanakan konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang di peringkat negeri. Tapi saya tertarik dengan saudara Jerry tadi cakap. Okey. Pada bulan kebangsaan saudara Jerry pun ada masuk peringkat kebangsaan lah. Okey, kalau dibandingkan negeri dengan kebangsaan ni kan, dia ada satu perbezaan. Okey, kalau boleh kita berkongsi boleh. Sini. Kalau kebangsaan ni macam mana pula? Dia kalau peringkat kebangsaan ni dia memang diuruskan oleh Urustia Kebangsaan di Putrajaya. So dia akan melibatkan semua negeri, kerajaan negeri lah. Khasnya kerajaan negeri, maknanya Jabatan Perangan Negeri akan bersama dengan HQ Putrajaya berbincang, mengsyarat untuk laksanakan lokasi yang sesuai untuk diadakan program ketiban konvoi. Maknanya konvoi akan bermula di Putrajaya, dia akan pergi ke setiap negeri. So konvoi tu ada konvoi yang sama. Maknanya dia starting di Putrajaya dan dia akan berakhir di Putrajaya. Tapi kalau dibanding dengan Perak pula, kalau sana mengambil 5 hari, sini pun 5 hari. Betul. Sebab kita kalau saya tengok dari dengan kata pengalaman saya, konvoi ni berhenti di beberapa lokasi yang terpilih. Tetapi kalau konvoi bagi negeri kan, kita mengambil hentian-hentian yang strategik. Orang ramai tumpuan dan sebagainya. Kita nak menyampaikan maklumat itu dengan lebih detail lagi dan menyampaikan jalur gemilang. Maknanya di Perak ni dia lagi banyak pit stop dia. Yes. Dan dia sebenarnya lagi orang cakap kalau di peringkat kebangsaan contohnya satu hari dia boleh berhenti tiga pit stop saja, 3 lokasi yang berbeza. Mungkin di negeri 5. Sebab dia akan terus tumpu ke kawasan-kawasan tumpuan. Contohnya di sekolah kan. So saya rasa bagus tu Jasan. Sebab kita ada kemudian sasar kita tu. So okey Jasan, ni soalan pertama dah panjang lah ni. Ni soalan kedua pula ni. Okey, bagi sesuatu acara yang diadakan setiap tahun, ia pastinya mencabar. Saya rasa memang mencabar lah bagi pihak penganjur khususnya Jabatan Perangan yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan program sebegini. Dan elemen yang lebih menarik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Maknanya setiap tahun berbeza dia punya kelainan. Sama dari segi sambutan program, susunan acara dan juga pemilihan lokasi. Jadi untuk tahun 2023 ni, apakah kelainan yang akan dibawakan oleh kembara Merdeka Jalur Gemilang di negeri Perak? Okey, saya cukup tertarik dengan soalan ini. Sebab saya rasa beruntunglah saya nak kalian negeri Perak. Pertama kali dalam sejarah tanah air di negeri Perak ni lah, peringkat kebangsaan sambutan bulan kebangsaan telah kita anjurkan pada 16 Julai yang telah diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita. Jadi ini orang kata satu cabaran lah bagi negeri Perak yang terpilih. Okey, selama ni kita menunggu orang kata sambutan ni berada di mana, tapi alhamdulillah dibuat di Perak pada tahun ini di Ipoh, di Dataran Sultan Azlan Shah. Jadi untuk kelainan ni, okey, kalau kita ikut kelainan kita memang untuk konvoi ni setiap tahun ni saya memikirkan
bagaimana kaedah penyampaian untuk mereka mendapatkan penjelasan yang lanjut. Okey, tentang konvoi ni, pergerakan dia ni. Pergerakan konvoi ni, kita tahu ni, contohnya di Sebelum Intan baru-baru ni, kita bukan sekadar di darat saja, Zari. Kita buat di Sungai Perak. Oh, Sungai Kita Perak. susun bot-bot ni, memasang jalur gemilang, dan di mana kita nampak, bukannya konvoi ni, kata sila konvoi ni, kita kena mesti buat di darat. Kita mesti, kata di air pun boleh buat. Okey, dan konvoi-konvoi ni juga, dia ada kelainan juga. Okey, ada setengah pihak, ada setengah kampung ataupun JKK ataupun rukun tangga ni, mereka ni kadang-kadang ada latih kanak-kanak ni berkonvoi. Maksudnya berkonvoi secara sihat lah, berbasikal, contoh membawa jalur gemilang. Ada setengah je berkonvoi ni cara berjalan kaki juga. Jalan kaki. Contohnya di sambutan bulan kebangsaan ni, ada berjalan 6,000 langkah membawa jalur gemilang sebenar. Ini bukan satu acara sukan, tetapi nak menunjukkan semangat patriotisme, jati diri kita, sayangkan jalur gemilang dan juga negara kita ini. Okey, Jason. Itulah antara kelainan. Saya harap kali ini sebab saya dimaklumkan 21 hari bulan ni, konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat negeri Perak akan bermula. Okey. So, biasanya konvoi sebegini akan melibatkan banyak pihak sama ada dari segi tenaga manusia atau pengenderaan. Untuk tahun 2023 ni, bagaimana dengan perlibatan jabatan atau agensi lain khususnya? Secara keseluruhannya, berapa unit kenderaan dan anggaran peserta yang akan terlibat? Okey, kalau kita tengok ni, kalau kita bandingkan, Jabatan Penerangan ni adalah menerajui sempena bulan kebangsaan. Walaupun dia orang kata sebagai ketua atau melitkan apa suasana ni, jadi kita melibatkan juga agensi pihak swasta, JLC, orang kata kerajaan negeri, kerajaan persekutuan untuk bersama. Kita membawa mereka bersamalah. Jadi orang kata panji-panji jalur gemilang ni bukannya terletak pada Jabatan Penerangan, tapi kita berkongsi kemeriahan, menggelorakan dan imaratkan bulan kebangsaan ni. Kita akan menyusun kenderaan-kenderaan yang ingin melibatkan bersama dengan kita. Jadi pada 21 hari bulan ni, kata seramai 22 buah kenderaan, kalau kita campur dengan pasukan keselamatan seperti PRRM dan juga pihak GPJ, kita telah melibatkan 30 kenderaan lah keseluruhannya. Jadi fokus saya ni sekarang ni, saya melihat kawasan-kawasan yang tak beri tumpuan. Contohnya kawasan luar bandar. Okey, saya tengok kadang baru ni saya pergi orang kata kawasan Beruas, kawasan kampung yang tak pasang jalur gemilang ni. Jadi saya kata lebih baik kita adakan perarakan konvoi jalur gemilang ni terus ke kawasan-kawasan yang kita pilih dan sebagainya. Ini yang kata satu kaedah yang menarik lah, di mana pelibatan masyarakat pada amnya turut serta. Yang kedua pula, macam biasalah, pihak sekolah sesaban tahun untuk menyambut bulan kebangsaan ni, mereka adakan berbagai-bagai program dan aktiviti-aktiviti yang lebih. Tetapi dengan adanya konvoi Merdeka ni, kita masuk, kita mengimarahkan lagi, membantu mereka, bagi mereka satu kegembiraan yang tak dapat diukirkan, dan kita menyerahkan jalur gemilang kepada setiap pelajar. Dan juga di samping itu kita menumpukan di kawasan-kawasan tumpuan masyarakat lah. Okey, contohnya orang kata di pasar, shopping kompleks, mall-mall kan. Jadi kita edarkan juga jalur gemilang dan sebagainya. Inilah Kembara Jalur Gemilang ni membawa satu mesej yang cukup bermakna kepada masyarakat dan juga rakyat. Kerana dengan adanya ni, sekurang-kurangnya orang kata semangat. Sebab apa, bila kita laluan, saya tengok pelajar-pelajar sekolah ni, mereka akan turun di pagar, mengebarkan jalur gemilang. Okey, bukan mereka nak orang kata ni kadang apa semangat. Jadi ikutan ni sebab kita nak melatih kanak-kanak ni daripada awal sehingga ke hari ni, orang kata sempena bulan kebangsaan ni ada juga acara-acara dan sebagainya. Itulah, saya tertarik dengan yang pelajar sekolah tadi, Hasan. So kalau kita lihatlah selalunya kalau dimaklumkan awal pelajar-pelajar sekolah ni kan, konvoi nak datang ke kawasan ni. So diorang ni akan keluar, akan ramai-ramai duduk kat tepi pagar, akan sambut konvoi ni walaupun konvoi tak berhenti. Konvoi berjalan. So dia akan kibarkan jalur gemilang. Nampak sangat semangat kanak-kanak ni. Memang patut kita didik daripada kecil untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang, khususnya apabila tiba sambutan bulan kebangsaan. So Cik Hasan, kita sebelum kita teruskan kita punya persoalan kita hari ni, banyak lagi soalan-soalan saya nak cakap dengan Cik Hasan ni. Sebab orang cakap otai kan, orang lama dalam Kembara Merdeka. Kita akan berehat sebentar, kita saksikan video
ini. Kami semua Kembali Merdeka Jalur Gemilang berada di Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Sikit kita tunjuk video sepanjang konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat kebangsaan yang diadakan pada 17 Cik Hasan. Okey, mungkin Cik Hasan boleh cerita serba sedikit perjalanan konvoi Kembara Merdeka peringkat kebangsaan tu. Okey, saudara jadi tadi kita saksikan video-video yang telah kita ambil sepanjang perjalanan, iaitu selama 3 hari 2 malam. Jadi kita dapat saksikan. Jadi kalau kita lihat tadi, kita laluan satu titi yang panjang lah, iaitu di Tasik Bandit. Sebenarnya konvoi ni itu menuju ke penempatan orang asli di pos Air Banun, di mana walaupun kita kata membuat di kawasan bandar, luar bandar, tapi penempatan orang asli kita tak lupa. Sebab mereka ni warga negara Malaysia. Mereka berhak untuk menyambut bulan kebangsaan. Jadi di sinilah cara kita nak mengimaratkan bulan kebangsaan ni dengan mengibarkan jalur gemilang, di mana kita nak bagi merasai bulan kebangsaan ini dimiliki semua masyarakat. Tak kira orang kata bumi putra, non bumi putra dan juga peribumi. Jadi memanglah kalau saya tengok di kawasan orang asli ni, wah, mereka pun macam-macam kaedah mereka buat. Lalu buluh tu saudara Jerry saya tengok kan, dia mereka mengambil setiga bulan lah. Mana mereka walaupun kaedah kita mendapatkan jalur gemilang yang agak sukar, tetapi mereka ni semangat patriotisme mereka ni begitu kuat. Jadi saya tengok ada yang orang kata mengecat buluh ni
berpanjang lebih kurang 6 kaki kali 20 kaki. Ada yang macam-macam kreativiti diorang buat. Jadi kita nampak saksikanlah dalam bulan kebangsaan ni, orang kata semua masyarakat, okey, tak kira di mana jua berada, kita dapat merasai. Dan juga kalau kita tengok juga orang kata contohnya di kawasan penempatan yang bukan orang Melayu, contohnya siapa kata warga negara Malaysia ni, saya tengok pada kaum Cina, India, pelbagai kaum ni juga menyambut bulan kebangsaan ni. Kita pastikan setiap rumah mesti memiliki satu helai bendera. Jadi hari ni alhamdulillah rakyat pun dah faham peranan dan tanggungjawab mereka pada kerajaan dan juga pada negara. Mereka telah mempamerkan kata bulan kebangsaan ni dalam berbentuk-bentuk kaedah jalur gemilang ni. Ada kalau wanita memakai tudung, ada kalau motosikal dalam mesti cacak juga bendera tu. Jadi orang kata kalau kita tak pamerkan kalau kita tak sayang negara ini, siapa lagi kita? Jadi inilah orang kata kaedah-kaedah yang kita laksanakan melalui video tadilah. Tadi berbalik tadi selaku penganjur utama kaum buah ni berapa ramai kaki tangan terlibat. Kaki tangan kita ni tak teramai. Yang kita ni nak melibatkan, saya tak fokus pada kaki tangan. Sebab kaki tangan kita ni, Jabatan Penerangan ni memang orang kata senonim dah. Dan mereka dah tahu tanggungjawab mereka. Tetapi kita yang fokus utama kita melibatkan masyarakat luar tu. Bagaimana kaedah setiap tahun. Okey, macam mana kita orang kata elemen-elemen kenegaraan tu kita nak terapkan. Jadi itulah tugas-tugas yang mereka lakukan. Jadi macam kaki tangan kita gunakan sekarang ni, mereka ni seperti saya cakapkan tadi lah, seperti menggantikan bendera lusuh, mengedarkan jalur gemilang. Di samping tu juga kita mengedarkan risalah bahan-bahan penerbitan jabatan ni kepada orang kata masyarakat untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya lah. Okey, itu dah tadi lah. Sebab sedikit Cik Hassan info yang diberikan khususnya pasal konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang Peringkat Kebangsaan tadi. So saya sendiri pun Cik Hassan kan, walaupun saya kerja di Jabatan Penerangan, tapi semangat tu juga. Semangat cintakan negara, semangat nak kibarkan jalur gemilang, sanggup pasang kat rumah. So kalau boleh rakan-rakan di media sosial, kalau boleh pasang jalur gemilang dekat rumah. Dia sebenarnya jalur gemilang ni bukan hanya di bulan kebangsaan. Setiap masa orang pasang jalur gemilang. Kalau boleh pasang jalur gemilang di premis perniagaan dan juga di perumahan. So Cik Hassan, Abang Cik Hassan selain konvoi ini, kami difahamkan terdapat pelbagai program lain. Mungkin banyak program yang dilaksanakan. Termasuk juga pertandingan diadakan sempena sambutan bulan kebangsaan peringkat negeri Perak. Boleh Encik Hassan jelaskan apakah antara program-program dan pertandingan tersebut? Okey. Kalau saudara jadi sebelum saja menjelang bulan Julai yang baru ni, okey, pihak Jabatan Penerangan telah mengarahkan semua daerah buat tentang info berkenaan dengan Hari Kebangsaan. Kita mengambil masa hampir 3 bulan lah. Jadi setiap hari di corong-corong unit Jabatan Penerangan ni menyebut bulan kebangsaan, kibarlah jalur gemilang. Itu antara satu orang kata aktiviti-aktiviti. Yang kedua tu kita buat sambutan bulan kebangsaan. Kita dapat lihat tahun ni Perak merupakan tuan rumah peringkat kebangsaan, kita anjurkan sambutan bulan kebangsaan. Yang ketiga ni kita buat carnival. Carnival ni pelbagai-bagai. Bagaimana pertandingan dalam bentuk online ataupun berbentuk orang kita bersemuka dan sebagainya. Pertandingan-pertandingan ni kita sebagai contohnya saya lihat kali ni saya nak meminta semua masyarakat di negeri Perak amnya yang terlibat atau yang mendengar atau mengikuti Infozer Japan ni. Jadi kita ada pertandingan TikToks. Bermula pada 14 sampai 25 hari bulan. Dan juga kita ada pertandingan selang kata. Selang kata ni cukup unik. Kalau kita dulu, kalau saudara jari Jurusan Malaysia. Betul. Ada. Berita Di situ harian kalau kita tengok orang kata warga emas, kalau dia kedai kopi dia pegang pen dengan kertas tu, itu je dia. Rupanya satu selang kata ni satu seni. Betul. Satu seni. Tapi selang kata ni berkisahkan tentang kenegaraan saja. Seterusnya berkenaan dengan foto. Sekarang ni orang suka selfie kan. Yes, jadi kita nak beri peluang pada masyarakat negeri Perak ni sambil berfoto tu jangan lupa masuk pertandingan kita ni. Di samping itu juga kita ada keceriaan bulan kebangsaan. Pertandingan kali ini melibatkan jabatan kerajaan, sekolah rendah dan sekolah menengah. Di samping itu juga banyak aktiviti banyak kita ada pertandingan seksa rukun negara. Di mana kita ada buat saringan 60 buah sekolah. Jadi saya mintalah pada semua yang berada yang ataupun melihat
Influencer ni datang beramai-ramai pada 9 hari bulan 9 nanti di Tepi Mall untuk menyaksikan kehebatan pelajar-pelajar kita berkisar dengan seksa rukun negara. Di situ macam mana kaedah walaupun kita 5 prinsip rukun negara ni, mereka menterjemahkan dalam bentuk lakonan, tarian dan sebagainya lah. Di sinilah pendekatan-pendekatan yang kita perlu ambil. Orang kata melatihkan semua orang kata warga Malaysia ni dapat orang kata terlibat selangsung. Itulah antara sebab dan sebenarnya maklumlah tadi saya pun dah sebut kita punya topik hari ni Kembara Merdeka Jalur Gemilang ni bermula pada 21 hingga 26 dan akhirnya pada 31 hari bulan nanti di stadium Perak nanti kita konvoi ni akan masuk dalam pembarisan di mana tuan-tuan yang berada yang telah kita lintasi kawasan-kawasan tuan-tuan beri tumpukan gemuruh pada kami dan untuk bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Maknanya bukan hanya kembara. Berarak pun sekali Ya. 21 Ogos. Oi. Cukup menarik tu sebenarnya. Start daripada 21 hari bulan sampai ke 31 hari bulan. Ni konvoi yang sama. Tapi saudara jadi yang saya tertarik kan. Konvoi ni banyak sejarah. Nak saya berkongsi? Boleh. Kita ada masa lagi ni memang saya nak bukan apa, saya tengok tahun lepas contohnya kan. Okey, saya baru ni tahun lepas kita pergi ke kawasan orang kata di Selama. Okey. Ada peserta dengan tu pun bertemu jodoh orang kata. Sambil tu. Boleh bertemu jodoh. Lain agensi ke agensi yang sama? Agensi lain. Agensi lain. Jadi saya kata itu satu simbolik lah, tapi itu saja sekuritan lah. Tak apa. Jadi memanglah orang kata kalau kita bersembang-sembang ada salah serius sangat pun susah juga kan. Jadi itu orang kata kelainan-kelainan tu. Jadi walaupun macam mana pun topik utama kita nak minta semua masyarakat di Perak ni kibarkan Jalur Gemilang. Kita nak satu rumah, satu bendera. Betul. Jalur Gemilang. So kalau boleh bendera tu belilah dekat kedai-kedai dapatkan bendera di kedai-kedai dan pasang di rumah. Kita keluar sikit duit je. Keluarkan sedikit duit kita untuk kita sama-sama semarakkan bulan kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang. So tuan-tuan dan puan, rakan-rakan di media sosial, kalau boleh bagi tahu dengan rakan-rakan saudara mara. Kalau boleh kita kibarkan Jalur Gemilang. So Cik Hassan, dah banyak kita bercakap hari ni tapi saya minta saudara jadi beri sokongan pada kembara ni agar terus orang kata bergerak aktiviti setiap tahun. Saya minta kalau boleh rakan-rakan yang lihat di mana konvoi ni bergerak, kalau nampak je konvoi ni, tunjukkan semangat cinta negara, kibarkan Jalur Gemilang di tepi-tepi jalan bila nampak konvoi ni lalu. Tapi janganlah konvoi tu lalu saja, simpan balik bendera. Pacak bendera tu. Betul. Dan juga kami mintalah semasa anda menerima dari peserta-peserta konvoi berkenaan Jalur Gemilang nanti, tolong pasang, jangan simpan dalam kereta, dalam rumah dan sebagainya. Dan mungkin rezeki rakan-rakan di media sosial, konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Negeri Perak ni akan singgah di lokasi anda. So tunggu 21 hari bulan sehingga 26 hari bulan. Konvoi akan bergerak ke seluruh negeri Perak. So Cik Hassan, kita pun dah di penghujung kita punya rancangan lagi ni, Influencer at Japan, edisi Perak. So mungkin Cik Hassan nak beri sedikit kata-kata dekat rakan-rakan di media sosial. Mungkin di bulan kebangsaan ni kan. Okey, pada rakan-rakan media sosial ni, saya pun setiap tahun lah bersama dengan anda sekalian. Jadi orang kata seperti biasalah suruhan saya nak minta tuan-tuan pasanglah bendera Jalur Gemilang. Kalau kita tak orang kata jangan kita meminta, kita beli. Kalau kita beli bendera ni, kita sayangkan tanah air kita. Kita dah menunjukkan satu pengorbanan kita pada negara. Jangan kita tanya apa yang kerajaan beri pada kita, apa yang kita beri pada kerajaan. Kerajaan ni adalah kerajaan kita. Kita sayangkanlah. Dan semangat kemerdekaan ni harus disemai sepanjang masa dan setiap tahun. Jangan dipupuskan. Sebab kalau dibandingkan negara-negara yang tidak punya kemerdekaan ni, tidak dapat merayakan bulan kebangsaan pada amnya. Jadi pada negara-negara, contohnya negara-negara luar yang bergolak dengan peperangan sebagainya, tak dapat merasai. Jadi kita bersyukur kerana negara kita aman, harmoni dan kestabilan kita ni, kita dapat merasai angkata kenikmatan sebuah negara yang berdaulat serta merdeka. Okey, panjang juga tu Ni dekat tangan saya ada Jalur Gemilang ni. Okey, Cik Hassan, ini kira orang cakap ujung-ujung lah. So kita pun dah sampai kita punya penghujung masa. Cik Hassan, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini umpama cakap apa, idola saya sebenarnya. Otai dalam Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Sebab Cik Hassan ni saya kenal dia daripada dulu. So memang banyak pengalaman yang ada dekat Cik Hassan ni, khususnya dalam program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ni.
Dan di Perak dia laksanakan dengan begitu baik dan cemerlang. InsyaAllah tahun ni mungkin lagi cemerlang kita punya konvoi dengan pelibatan daripada rakan-rakan agensi di negeri Perak ni. So InsyaAllah kita jumpa di lokasi, mungkin kita dapat bertemu dan mungkin kita akan edarkan jalur gemilang di kawasan-kawasan strategik nanti. So itu saja daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa bersama kami dalam Influencer Japan edisi Perak. Dan sekali lagi terima kasih Encik Hassan di atas kesudian hadir bersama saya hari ini. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Okey, jom kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh beli jalur gemilang kat rumah. Tak kat rumah. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo